Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Farah untuk Minggu Aman sekali ini dan jom kita lihat apakah berita dari dalam dan luar negara yang menarik dalam arena teknologi sepanjang minggu lalu. Kita mulakan dulu dengan acara MWC 2024 yang berlangsung baru-baru ini. Honor mengumumkan yang mereka akan mengeluarkan telefon boleh lipat dengan rekaan cengkerang pada tahun ini sekaligus menyaingi penawaran Samsung. Ini membolehkan Honor turut menawarkan variasi telefon boleh lipat pada harga lebih rendah sekaligus mempunyai capaian pasaran lebih luas. Menurut CEO Honor di acara MWC 2024 baru-baru ini, beliau turut berkongsi bahawa Honor turut sedang membangunkan cincin pintar tersendiri. Honor akan memfokuskan kepada ciri kecergasan dan kesihatan melalui cincin pintar ini kelak. Menerusi pelancaran peranti mercu baharu Magic 6 Pro, sebuah ciri kecerdasan buatan baharu yang mampu menggerakkan sebuah kereta dengan menggunakan pandangan mata sahaja tanpa sentuhan ataupun suara. Ciri ini dikenali sebagai Eye Tracking Automobile Control yang boleh diberikan 4 arahan tertentu termasuklah menghidupkan dan mematikan enjin, selain juga menggerakkan kereta ke hadapan serta belakang. Xiaomi Malaysia mengesahkan kedua-dua peranti mercu mereka iaitu Xiaomi 14 dan juga Xiaomi 14 Ultra akan dilancarkan untuk pasaran tempatan pada 7 Mac ini. Xiaomi 14 dilengkapi dengan skrin 6.36 inci OLED 120Hz, dijana dengan chip Snapdragon 8 Gen 3, memori sehingga 12GB RAM, storan sehingga 512GB, bateri sebesar 4610 mAh yang menyokong pengecasan pantas 90W. Sementara itu, kamera utama menggabungkan sensor di mana ketiga-tiganya 50MP dengan lensa Leica dan kamera swafoto pula sebesar 32MP. Peranti menggunakan sistem operasi HyperOS berasaskan Android 14. Akhir sekali, Xiaomi 14 melepasi piawaian IP68, harganya juga akan didedahkan pada 7 Mac nanti. Universiti Malaya bersama-sama dengan Alibaba Cloud iaitu anak syarikat teknologi awanan Alibaba minggu lalu telah menandatangani memorandum persefahaman dan membuka Akademi Kemahiran Teknologi Awanan Alibaba Cloud Academy Skill Center. Pemeteraian MOU di antara UM dan Alibaba Cloud ini memperlihatkan komitmen jangka masa panjang syarikat tersebut dalam membangunkan tenaga kerja digital negara secara berterusan. Inisiatif ini bermatlamat membina tenaga kerja IT berdaya saing dalam membangunkan negara sebagai hub teknologi di rantau Asia. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil mengumumkan Pusat Ekonomi Digital ataupun PEDI akan menggunakan nama baharu iaitu Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI bermula 1 Mac 2024. Penjenamaan semula PEDI kepada NADI dilakukan selepas pungutan suara yang dilakukan mendapati hanya orang ramai yang tinggal berdekatan pusat PEDI sahaja yang mengetahui kewujudannya. Selepas penjenamaan baru ini, diharapkan NADI akan dimanfaatkan bukan sahaja oleh komuniti setempat tetapi secara lebih meluas. Tenaga Nasional Berhad TNB mengumumkan mereka akan memulakan projek ladang solar terapung di 3 empangan hidro mereka. Ia akan dilaksanakan oleh TNB Genco yang merupakan anak syarikat TNB sendiri. Antara kesan positif membina ladang solar di permukaan air empangan ialah ia menjimatkan penggunaan tanah, mengekalkan habitat semula jadi dan mengurangkan penguapan air. Pada waktu yang sama, ia turut membantu mengurangkan pencemaran dan menyokong biodiversiti dengan kadar gangguan yang minimum kepada ekosistem akuatik. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil kini berkongsi yang mana UKLA kini menganugerahkan Malaysia di kedudukan tempat pertama untuk skor ketekalan 5G di peringkat global. Skor Malaysia adalah sebanyak 97.27%, mendahului Makedonia Utara pada 94.06% dan Emiria Arab Bersatu pada 93.88%. Skor ini memperlihatkan pengguna tempatan menerima akses dan penggunaan rangkaian 5G yang konsisten sepanjang masa tanpa perubahan yang jauh. Berkuat kuasa 19 Mac 2024, semua produk di platform Shopee akan dilindungi di bawah ciri pemulangan kembali disebabkan berubah fikiran selepas pembelian atau dinamakan Shopee sebagai change of mind. Di bawah perlindungan ini, pembeli boleh memulangkan kembali barangan yang telah dibeli dalam tempoh 15 hari selepas pembelian. Barangan yang menyokong ciri ini juga akan dilabel dengan tag free returns pada penyenaraian jualan. Shopee menyatakan penjual akan menanggung kos penghantaran pemulangan kembali. Namun untuk fasa awal ini, Shopee membolehkan penjual tuntut kembali kos pemulangan dan terhad kepada 1,000 tempahan sebulan untuk Shopee Mall, 750 tempahan sebulan untuk Shopee Preferred dan 500 tempahan sebulan untuk Shopee Marketplace. Ciri baru ini akan aktif pada Shopee berkuat kuasa 19 Mac 2024 kelak. Stesen MRT Tun Razak Exchange di laluan MRT Kajang telah diambil alih dan dijenamakan semula sebagai
sebagai stesen MRT TRX Samsung Galaxy secara rasminya. Ini menjadikan stesen berkenaan bukan sahaja stesen pertukaran MRT terbesar di Malaysia, tetapi juga sebagai lokasi pemasaran jenama Samsung yang paling gah di negara ini. Sebagai tanda penghargaan, para pengguna siri peranti pintar Samsung Galaxy boleh menebus kredit Touch and Go e-wallet sebanyak RM5 di Samsung Experience Store at The Exchange TRX secara percuma. Antara impak COVID-19 yang telah disahkan ialah mengurangkan kemampuan kognitif otak, merosakkan sistem kardiovaskular dan kerosakan organ. Kajian daripada Imperial College London kini mendapati impak COVID panjang menyebabkan IQ boleh turun sehingga 6 mata. Apabila ujian kognitif dilakukan, IQ pesakit COVID didapati lebih rendah daripada biasa berbanding mereka yang tidak pernah mengalami jangkitan. Pengurangan kemampuan kognitif dikesan berkaitan dengan ingatan, perancangan spesial dan penaklukan lisan. Berita baik dalam ujian ini ialah impak pelupa ini akan hilang dengan kes paling serius hanya berlarutan sehingga setahun. Perdana Menteri Anwar Ibrahim minggu lalu mengumumkan bersetuju untuk mewujudkan Suruhanjaya Pekerja Gig. Salah satu peranan utama Suruhanjaya berkenaan adalah untuk melindungi hak pekerja gig terutama dalam kalangan anak muda. Suruhanjaya Pekerja Gig juga akan turut memfokuskan kepada keperluan perlindungan sosial, pertikaian kontrak dan juga kemajuan kerjaya para pekerja gig. Perdana Menteri turut mengatakan majoriti belia pekerja gig adalah daripada belia Bumiputera, namun sebagai pekerja tidak formal, mereka tidak mempunyai perlindungan perundangan pekerjaan dan sistem perlindungan sosial. Jabatan Meteorologi Malaysia mengumumkan sejumlah lokasi di seluruh Malaysia dengan amaran gelombang haba tahap 1 dan tahap 2 yang memperlihatkan jumlah suhu yang sangat membimbangkan. Amaran tahap 1 ini diberikan untuk lokasi-lokasi yang mencatatkan suhu 35 sehingga 37 darjah Celsius untuk sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut. Amaran gelombang haba tahap 2 pula menunjukkan pencatatan suhu 37 sehingga 47 darjah Celsius untuk sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut. Orang ramai disarankan untuk sentiasa meminum air dan kekal terhidrat serta tidak berada di bawah panas terik untuk jangka masa lama bagi mengelakkan isu strok panas. Bekas CEO MDEC, Surina Shukri telah pun meninggal dunia pada 29 Februari lalu. Surina Shukri sebelum ini telah menerajui MDEC sejak 2019 dan turut menyumbang dalam pembangunan agenda digital kebangsaan. Selepas MDEC, beliau turut terlibat dalam beberapa syarikat termasuklah Capital A dan juga CIMB. Beliau dimaklumkan meninggal dunia akibat penyakit kanser. Maka berakhirlah untuk Minggu Aman sekali ini dan semoga kita berjumpa lagi pada Minggu Aman yang akan datang. Bye!